Okey. Boleh nampak slide ni? Boleh Boleh doktor. doktor. Boleh doktor. Alright, so kalau ikutkan daripada penjelaras chapter 4, 5, 6 ni dia lebih kepada teori. So kalau ikut pada section penjelaras dia cuma bagi nota dan pembelajaran sendirilah. Tapi saya chapter 4 ni saya ajar sebab dia ada sedikit calculation. Manakala chapter 5, chapter 6 ni nanti saya minta pelajar-pelajar dapat baca nota sendirilah sebab dia lebih kepada teori. Boleh? Boleh doktor. Boleh. Boleh doktor. Cuma hari ni insyaAllah saya akan bagi projek. Projek ni a bit tough sikit lah saya nampak. Cuma mungkin kita akan buat group yang besar. Satu projek tu mungkin satu section terus buat. Maknanya dalam ni ada section 5 dan juga section 6. So section 5 satu team, section 6 satu team. Okay, nanti saya akan bagilah. Okay. Alright. So untuk chapter 4 ni, dia cuma melibatkan 3 benda saja. Alright. Dalam ni saya akan terangkan tentang kerja, alright, work, ataupun kita namakan sebagai strain energy. So apa-apa benda, alright, apa-apa movement, alright, apa-apa movement yang menggerakkan suatu bahan itu, alright, ataupun merubah bentuk bahan tersebut, kita namakan dia sebagai kerja. Sebagai contoh, bila awak gerakkan satu bar ni, awak kenakan force, awak tarik, dia akan bergerak pada jarak X. So itu dinamakan sebagai kerja atau kita namakan sebagai strain energy. Dalam solid ni kita tak namakan kerja, kita namakan sebagai strain energy. Right? So dia ada beberapa kategori untuk strain energy ni. Antaranya strain energy yang disebabkan oleh axial load, kan? Apa nama ni, kita namakan sebagai beban beban secara tegak, alright, axial load, and then ada disebabkan oleh moment dan juga ada yang disebabkan oleh torsion. So, saya yakin masing-masing masih ingat lagi force apa yang menyebabkannya. Dia cuma melibatkan yang modulus dan juga area saja untuk force. Okay, tak apa, kita proceed kepada teori dahulu, right? So ini adalah teori untuk strain energy yang mana daya yang digunakan untuk menggerakkan bahan tersebut pada jarak X itu kita namakan sebagai total work ataupun kita namakan sebagai strain energy. Okay. So strain energy over density adalah strain energy yang disebabkan oleh volume bahan tersebut. Volume dalam arti kata lain adalah luas dihadapkan dengan panjang suatu struktur tersebut. Okey. Kita pergi teruslah kot kepada strain energy under axial load. Okay, kita pergi kepada satu strain energy under axial load. Okey. Apa yang awak kena tahu adalah, alright. Sekejap saya pergi kepada satu contoh. Okey. Strain energy ni dia ada beberapa kriteria. Pertama sekali yang disebabkan oleh axial load. Yang kedua disebabkan oleh moment. Alright. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh torsion. Right. Disebabkan test 2 dan juga final ni akan diadakan secara online.
So derivation untuk dapatkan strain energy ni takkan ditanya. Takkan ditanya sebab dia terlalu mudah. Awak just boleh buka buku, boleh terus copy, salin. So ikut soalan yang dah di-set, yang saya nampak soalan test 2 dan juga final, dia takkan tanya berkenaan dengan derivation untuk strain energy ni. So strain energy ni ada 3 je penting. Axial load, moment dan juga torsion. Okay, untuk dia diwakili oleh unit U. Alright. So rumus ni awak kena ingat. Okay, panjang dia daripada 0 ke L, katakan suatu bahan tersebut panjangnya L, so awak kena kamikan dia daripada, awak kena integratekan dia daripada 0 to L, right? P squared over 2A E dx. Ini untuk axial load. Okay. Untuk moment pula, apa yang awak kena ingat adalah masih lagi sama U sama dengan jarak dia masih lagi sama 0 to L. Tengok ini adalah P. So kalau disebabkan oleh moment, awak kena tukarlah. Moment M kuasa 2 sama juga bahagi 2. Okey, untuk moment E ni masih ada. Cuma I ni ditukar kepada A ni ditukar kepada I. Yang ini masih sama. E. Cuma A ni ditukar kepada I sebab moment berkadar secara terus dengan I. Kalau masih ingat, sigma is equal to my over I. So M ni correlation dia dengan I. Kalau untuk force, sigma is equal to F over A. Sebab tu F ataupun P dengan A. Nampak? A dia masih kekal. F dia P. Okay, P over A. Ini adalah untuk axial load. Kalau untuk moment, my over I. M yang ada, A dia tukar dengan I. E masih ada E. dx masih ada dx. So itu je bezanya. Okay. Berlainan pula dengan torsion. Torsion apa dia? Torsion dia untuk torsion 0 to L torsion. Kalau torsion P kuasa 2, M kuasa 2 ni tukar kepada T kuasa 2 over 2 ni masih ada kekal. Alright. So A dengan I, torsion melibatkan apa? Twist. Bila melibatkan twist, adakah dia melibatkan yang modulus? Dia tidak melibatkan yang modulus, tetapi dia melibatkan apa? Dia melibatkan modulus of rigidity. A melibatkan A lagi ke? Cuba kita keluar balik rumus untuk torsion. Sigma is equal to TR over J. T dan juga J. So dekat sini digantikan A ni gantikan dengan J. E ni gantikan dengan G. dx. Tu je. Okay. Faham? Ada soalan nak tanya? Boleh dengar ke suara saya? Boleh dok. Boleh. Ada. Boleh faham? Ya. Faham betul. Okay. So, awak just ingat 3 rumus je. First rumus melibatkan axial load, second rumus moment, third rumus adalah torsion. Okay, kita pergi kepada satu contoh mudah untuk melihat sama ada awak faham ke tidak. Right? Okay, first problem. Okay, first problem ada 2 bolt
Alright. Ada dua bolt. Pertama sekali bolt dia diameter dia berlainan. Dua diameter berlainan. Satu diameter 20, satu lagi diameter 18 pada jarak 6 mm. Untuk bolt B, keseluruhan tu diameter dia sama 18 mm. Alright. So, logiknya bolt mana yang lebih kuat? Lebih kukuh. Alright. First kali, apa yang awak kena buat adalah, okay, awak kena, sekarang ni soalan dia, diberi kat sini adalah sigma Y 310 megapascal. Sigma Y adalah 310 megapascal. Kita tahu bahawa sigma Y adalah 310 megapascal. So dekat sini, apabila kita tahu sigma Y 310 megapascal, kita boleh tahu P tak load dia? Kita boleh tahu P. Sebab apa? Sekejap saya tunjukkan. Okay. Sigma Y is equal to 310 megapascal. Okay, sigma Y adalah 310 megapascal. Alright. So macam ni kita nak tahu P max. Sigma, kita keluarkan rumus. Sigma is equal to P over A. So P adalah sigma darabkan dengan A. Sigma kat sini apa? 310 megapascal darabkan dengan A. A yang mana? A yang kat mana agak-agak? Okay. Kita kena faham konsep dia. Sigma Y ni, failure akan berlaku. Alright. Alright. Untuk, ni tadi soalan. Okay. Untuk bolt A ni, kita fokus pada bolt A dulu Untuk bolt A, sigma Y akan berlaku within diameter dekat 6 mm ni. Ataupun dia punya, diameter dekat 18 mm. Ataupun panjang dia 6 mm ni. So maximum tension yang boleh tampung dekat situ. So A dia adalah A yang 18 mm. So pi R kuasa 2. Harapkan dengan pi R kuasa 2 over pi R kuasa 2. Okay, pi R kuasa 2. Pi R kuasa 2. So 310 megapascal pi 3.142 R adalah tadi R dia 18. 18 kuasa 2 bahagi 2. Okay, so berapa ni? 310 18 kuasa 2. Saya rasa 80 lebih kot. Sekejap. 80 lebih ni. 80 lebih kot. Sekejap. Apa jawapan? Okay. So akan dapat 78.89 kilonewton. Tak sampai 80. Tak sampai 80 kilonewton. So 78.89 kilonewton. So P maksimum dia dekat sini. Alright. So apa yang aku kena buat? Keluar balik rumus tadi. Rumus yang saya ajar tadi. U is equal to kita keluar balik rumus tadi. U adalah, disebabkan ini adalah axial load, okay? Axial load, so awak kena guna rumus mana? Awak kena guna rumus ni. So U is equal to P kuasa 2 L over 2AE. Sebab mana datang L ni? Tengok. L ni, awak kena kamikan dx. L daripada kosong ke L. So automatic je di sini P L. P kuasa 2L over 2AE. Okay. So, masukkan dalam rumus. Sebab apa? P kita dah tahu ni. L tahu tak? L kita dah tahu. L ada dua. Satu L diameter 20 mm. Satu lagi L diameter 6 mm. Dua, A dah tahu, E pun dah tahu. So, masukkan nilai dia. Aduh, masuk balik asal ni. Aduh. Okay. So, just masukkan balik je. Okay. So, tengok kat sini. L dia ada dua. Satu L yang disebabkan oleh 50 mm.
satu L yang disebabkan oleh 6 mm tersebut. So combinekan dua-dua U, tambahkan, dan orang akan dapat 2.708. Okay. So bolt B disebabkan diameter dia adalah sama 18 mm 18 mm. So P maksimum dia masih lagi P yang sama, iaitu 78.89. Sebab apa? Sebab dia berlaku dekat region 18 mm. Okay. So P maksimum masih lagi P yang sama 78.89. L dia L keseluruhan 56 mm. Okay. 2 AE masukkan dan awak akan dapat 3.26 joule. So bolt mana yang lebih kuat sebenarnya antara bolt A dengan bolt B? Logiknya bolt B adalah lebih kuat, walaupun kalau kita tengok kat sini, bolt A 20 mm, diameter atas 20 mm, diameter atas 20 mm, diameter bawah adalah 18 mm. Manakala bolt B keseluruhan ni 18 mm. So kalau kita tengok logik, bolt A lebih kuat kan? Tapi kalau ikut kiraan, kita dapati bahawa bolt B sebenarnya boleh absorb lebih banyak energi berbanding dengan bolt B. So kalau kaki-kaki motor yang ada dalam kaki-kaki kereta, so pilih bolt yang macam bolt A. Okay. Ini adalah bending moment. Bending moment saya dah ajar. Kita terus kepada satu contoh terus. Okay. Tentukan elastic strain energy due to bending of the cantilevered beam in the beam is subject to the uniform distributed load. Okay. So dekat sini, apa yang awak kena buat, awak tengok. Dekat sini, apa yang awak kena buat adalah, okay, sekejap saya buat. W, L, W dengan L saja. Okay, senang. Ni saya tak padam, saya padam ni je. Okay. Right. Kita pergi kepada page 2, kita padam. Soalan tadi, B yang hujung ini adalah W panjang adalah L. So apa yang awak kena buat adalah, first kali awak kena dapatkan dia punya moment tersebut. Moment equation tu. Cepat. Masih ingat lagi chapter 2? Masih ingat lagi tak chapter 2? V, kita potong part tu. M. Ini adalah W. Okay. Tapi disebabkan W ni beban tragis seragam, so awak kena convert dia kepada beban tumpu. Kalau terconvert kepada beban tumpu, ini adalah jarak X. So bila tumpu dia akan jadi WX pada jarak X bahagi 2. So moment tambah WX X bahagi 2. Ada lagi tak moment kat situ? Tak ada. So is equal to 0. So moment adalah minus WX kuasa 2 per 2. Okay. So kalau ikut rumus tadi, ni saya padam So kalau ikut rumus yang kita belajar tadi, U 0 to L M kuasa 2 bahagi 2 E X. Okay. So moment ni masukkan ke dalam ini. Okay. Masukkan ke dalam tu. Kita masukkan. Okay. Saya padam sampai sini. Saya masukkan. Equal to 0 to L. M kuasa 2 adalah, ini adalah minus W X kuasa 2 per 2 bagi 2 I kuasa 2. Ini adalah dx. So kena ubah, buat keluar, dia akan di kuasa 2 bahagi 2 kuasa 2 4 kuasa kali 2 8 0 to L
X X. So ini U. Inilah dia jawapan dia. Okay. U is equal to W kuasa 2 bahagi 8 EI. Kita kami daripada 0 to L X kuasa 4. X kuasa 4 dx. So ini jawapan dia. Okay. Okay. So jawapan dia tu saja. Senang soalan. Jawapan soalan dia senang, tak susah. Okay. Yang penting awak kena tahu how to derive balik. Chapter 2 sebab tu dia ada relation di antara chapter 2 dan juga chapter 4 ni ada relation sedikit. So kena tahulah bagaimana nak dapatkan moment. Okay. Alright, yang ini kaedah yang sama juga. Right. Kita go through lah. Yang ini saya tak tunjuk lah cara kiraan. Okay. Yang ini saya go through je. Okay. Yang ini tentukan bending strain energy. Okay, dekat sini strain energy disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh moment ke disebabkan oleh axial load? Ini disebabkan oleh moment. Sebab apa moment? Sebab benda ni beam. Dia tak melibatkan axial load. Axial load kena faham konsep axial load. Axial load macam ni. Okay. Struktur yang melibatkan axial load adalah okay. Load adalah macam ni contoh. Ini okay. Ni katakan ni fix. Okay, fix. Dekat sini force dia macam ni. Ini baru dinamakan sebagai axial load. Okay. Tetapi kalau kan di beam ni ada load kat sini kan. Katakan ada load di hujung ni. Ini bukan axial load, ada moment. Sebab apa moment? Sebab nanti kita kena kerat ni, kita kena potong. Structure ni kita kena potong untuk dapatkan moment, internal moment. Okay. Sebab tu dipanggil sebagai moment. Okay. So, soalan dia. Bending strain energy untuk structural steel W250 dan juga 18 beam. Obtain the answer. Awak buat dua. Satu gunakan koordinat X1 dan juga X4. Another one guna X2 and X3. So, awak kena kerat pada section X3 dan juga X4. Bila kerat pada X3 dan juga X4, tengok sini. Yang penting okay, daya tindak balas dekat pin ni kena tahu, daya tindak balas dekat roller ni pun awak kena kira, awak kena measure. Okay. Bagaimana cara nak measure? Saya dah ajar sebelum ni macam mana. Okay. Dapatkan daya tindak balas. So kalau ikutkan daya tindak balas, awak kena pin tu 15 kN. Dekat roller tu adalah 15 kN. So ada dua. Ada dua load kat situ. Okay. Ada subsection X3 dan juga situ awak kena measure dia punya M3. Okay, awak kena measure dia punya 3 kat situ. M3 awak kena X cos X3 tolak 60. Okay, bila awak dah kerat kat section X3, X4, kerat pula dekat section X2. Bila awak kerat kat section X1, X2, awak akan dapat 45 X2 tolak 30 X2 plus 2. Okay. So bila awak dapat 2 ni, awak plus tambahkan 2 untuk dapatkan dia punya strain energy ataupun work done. Okay, dia ada satu contoh, tengok. Ada satu contoh yang okay, yang ini saya nak tunjukkan cara kiraan dia, okay? Okay. Okay, 1.5 kilonewton per meter, 15 kilonewton. Alright. So 1.5, 15 setengah. Okay. Alright.
$2,300, 195, 200 ke pasal. Okey. Okey. Yang ini tolong beri perhatian saya nak tunjuk. Yang ni tadi gambar ajar macam ni. Baik. Okey. Gambar ajar macam ni tadi. Ni ada pin. Ini ada force 15 kilonewton. Ini tadi ada beban teragi seragam dengan nilai 1.5 kilonewton per meter pada jarak 10 meter. Okey, first of all awak kena tahu berapa daya tindak balas dekat sini, berapa daya tindak balas sini. Sebab apa saya buat sebelah kiri? Katakanlah ini sebagai point A, ini sebagai point B katakan. Kenapa saya letak point A sebagai, berapa daya tindak balas dekat point A, berapa tindak balas dekat point B? Dan kenapa saya letak benda tu kat atas? Sebab apa saya letak kat atas? Ada jawapan? Seimbangkan. First of all, awak kena tengok. Sekarang beam dia macam ni. Okay, dia macam ni. Dan dia ada beban teragih arah ke bawah. Semua arah ke bawah. Tak ada yang arah ke atas. So, untuk dia kekal stabil, kena ada daya tindak balas sebelah kiri. Sebelah kanan pun daya ke atas. Berapa nilai dia? Sekarang ni awak tengok ke atas ni. Ini nilai dia adalah 1.5 kilonewton per meter. So, kalau darab dengan panjang ni berapa? 10. So, dia akan jadi, kalau convert kepada, kejap saya convertkan dia kepada beban tumpu, dia akan duduk tengah-tengah ni. Berapa nilai dia? 15. So, logiknya berapa daya tindak balas kat FA? 7.5. Ke kanan? 7.5 juga. Okay. Alright. Okay, dekat sini settle Okay, ni settle. Kita padam ni. Sekarang ni soalan dia suruh awak kira tadi tentukan total axial dan juga bending strain energy. Right. First kali kita buat axial load dulu. Macam mana kita nak tahu axial load? Axial load kat sini berapa? Yang mana satu axial load? Ni adalah axial load. Nampak ni? Ni. 15 kilonewton. Ini sebagai axial load. So, U square root 0 to L tadi. Right. P kuasa 2 over 2AE. Lepas kita simplify, kita akan dapat P kuasa 2L over 2AE. Okay, P berapa? P dia adalah 15. L dia panjang berapa? Panjang dia 10. A berapa? A tadi kalau tak silap saya, dia punya nilai 2,300. Betul ke? A dia tadi 2,300. mm kuasa 2. E dia kalau tak silap saya, dia 200 gigapascal. Okay, kita cuba buat. Dan kita buat. Okay. So, U is equal to U tadi 15. Okay. So, U adalah 15. U adalah 15 darab 10 kuasa 3. Sebab apa kuasa 3? Sebab dia adalah kilonewton. L dia adalah 10 meter. Bahagikan dengan 2. A dia tadi 2,300. So, 2.3 darab 10 kuasa negatif 3. A dia, ni A lah ni 2.3. E dia 200 darab 10 kuasa 9.
Okay. So 15, 10, 150, 2, 2, 4.6, 4.6, 2, 2.2, 5.2. So maknanya dia awak akan dapat around 2.5. 2.5 Joule. So ini adalah U untuk axial load. Macam mana nak dapat U untuk moment? Macam mana dapat U untuk moment? Macam mana dapat U untuk moment? Okay. Okay, so U untuk axial load dah settle. Kita dapat jawapan 2.5. Sekarang ni kita nak settlekan U untuk moment. U untuk moment, apa yang awak kena buat? Awak kena, saya padam yang ini. Saya padam yang ini je. Kejap. Saya padam yang ini je. Saya padam yang ini. Sebab apa saya padam ni? Sebab saya nak pakai lagi yang ini. Kejap. Okay. Ni 7.5. Okay, ni saya panjangkan sikit. Ini adalah 1.5x. Ini jarak x. Right. VM. Okay, so ni M. Ada lagi tak? Ni tu, okay. X, ni jarak X. Ni jarak X per 2, X over 2. X yang okay. So, kita buat balik. Moment is equal to, ataupun kita susun betul-betul. Saya takut kawan awak tak faham. Okay. So, moment. Okay, moment. Sekarang ni moment ni apa? Ikut jam lawan jam. Kalau ikut jam apa lagi? Ada lagi tak yang ikut jam kat sini? 1.5 ke 7.5 ikut jam? 1.5 tambah 1.5 X. Darabkan dengan X per 2. Ada lagi tak ikut jam? Tak ada lagi dah. So, tolak 7.5 darabkan dengan X. Okay. So, M is equal to 7.5 X tolakkan dengan 1.5 X kuasa 2 per 2. Okay. Rumus ni masukkan ke dalam mana? Ni, keluarkan untuk moment. U 0 to L M kuasa 2 bahagi 2 EI dx. So, masukkan. M kuasa 2 apa? 7.5 X tolak 1.5 0.75 X kuasa 2. Okey. Bahagikan dengan 2E I. 0 to 10. Okey. Awak selesaikan ni. Saya malas nak kira lah, panjang sangat. Pening kepala. Petang-petang. Lepas tu tambahkan. Lepas tu awak dah kira ni. Awak jangan lupa tambahkan balik dengan ni. Dengan axial. Ni untuk bending. Ini untuk bending. 2.5 ni untuk axial load. Okay. So. Ini mana tadi? So, tambahkan awak akan dapat 496. Oh, salah. Axial load 2.4456. Bukan 2.5, salah. Saya salah kira. Saya cepat. Axial load 2.4456. Okay. So, tambahkan awak akan dapat 496 Joule. Okay. So, ini adalah contoh combination axial dan juga bending untuk problem 5. Okay. Okay. Untuk problem 6 ni, load dia tu diubah sedikit je. So, apa yang awak kena buat? Awak kena leraikan benda tu, okay, 12 kN tu coskan 30 untuk jadikan dia axial. Alright? Dia masih benda yang sama sebenarnya. Okay, awak kena kira, awak kena dapatkan axial load dan awak kena dapatkan dia punya bending. Lepas tu, tambah je axial load dan juga bending. Okay? Ini adalah untuk torsion saya ajar tadi. Okay, untuk torsion yang saya ajar tadi. Untuk torsion yang saya ajar tadi ni.
T kuasa 2 over 2JG dx. Ni kena ingat lah ni. Tadi saya ajar ni dan juga saya ajar ni. Absolute dan juga moment. Ni masuk torsion pula. Okay. So dalam chapter 4 ni, ini saja. 3 je question yang awak kena ingat. Absolute, moment dan juga torsion. Okay. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Okay. Contoh yang pertama. Contoh pertama ni, tengok dekat situ. Dia ada beberapa torsion dekat situ. First kali dekat hujung torsion tu 40 Newton meter. Alright, ikut jam. Lepas tu ke dalam sedikit ada 55 Newton meter lawan jam. Alright. So apa awak kena buat adalah awak kena potong antara bahagian 40 Newton meter dan juga 55 Newton meter tu, awak kena potong bahagian dalam dia. Okay. Antara 55 Newton meter hingga ke hujung tu, dekat fixed wall tu, potong di satu bahagian. So dekat situ awak akan dapat dari tindak balas, dari dalaman dia. Dengan nilai 40 Newton meter. Lepas tu kat dalam tu pun bila awak potong, awak akan dapat 55 tolak 40, awak akan dapat 15. Balance dia 15 Newton meter. Okay. So penyelesaian dia adalah awak kena dapatkan dia punya nilai J dahulu. Tengok nilai J dahulu sebab bila torsion ni dia melibatkan J. Macam rumus yang saya bagi tu tadi. Okey. Macam rumus yang saya bagi tu tadi. Saya padam ni Macam rumus yang saya bagi tu tadi. TR over J. J ni main peranan penting bila melibatkan torsion. Kalau sigma P A, P dan juga A, ataupun sigma MY over I dengan M. Sekarang ni T dengan J. Bezanya, right? Ini adalah normal force. Ini adalah shear force. Beza Saya dah pernah ajar sebelum ni, masih ingat lagi. Harap-harap ingatlah. Kan? Biasanya saya ajar ni kan lupa kan. Okay, so apa yang kena buat? Dapatkan nilai J ni dahulu. Macam mana cara nak dapatkan J? J yang sebelah dalam tolak J yang sebelah J yang sebelah luar tolak J yang sebelah dalam, iaitu yang lebih besar tolak yang lebih kecil. Yang lebih besar kat dalam ni adalah 80 mm tolakkan yang sebelah dalam 65 mm. Sebab apa 65? 80 tolak 15. Tengok. 80 tolak 15. Diameter luar 80 tolak tebal dia 15. So dapat diameter dalam dengan nilai 65 mm. So J dia kena tolak lah. J yang sebelah luar, diameter sebelah luar tolak diameter yang sebelah dalam. So akan dapat J dia 36.3. So U dia just tambah je. Disebabkan ada dua torsion kat situ, difference. So satu nilai 40, satu lagi nilai 15. So just add up. Awak akan dapat J dia adalah 233 microjoule. Okay. Alright. So kita pergi kepada satu contoh yang mudah juga. Okay. Cuma bezanya sekarang ni dia antara location A dan juga location B dan juga location B dan juga location C. Okay. Antara A dengan B, dia punya nilai J dia sendiri. Alright. Antara A dan juga B, dia ada nilai J dia sendiri. Antara B dan juga C ada nilai J dia sendiri. Sebab apa? Sebab bahan tersebut hollow diameter. So J dia berubah berbanding yang dekat A dengan B, dia adalah solid diameter. So J ni adalah lain kat situ. So apa yang kena buat adalah dapatkan dia punya nilai torque-nya dahulu. Sebab apa dah dapatkan nilai torque? Sebab dia dah bagi tahu kat sini maximum shearing stress. Maximum shearing stress, tengok maximum shearing stress 120 megapascal. Sorry. Okay.
Maximum shearing stress dia 120 megapascal. Okay, right. Okay. Sekarang ni begitu, maximum shearing stress adalah 120 megapascal. So apa yang kena buat? Keluar balik rumus. Tau is equal to TR over J. Okay, maximum shearing stress. Nilai ni nilai maksimum. Nilai maksimum akan berlaku bila mana? J ni adalah J yang minimum. Tengok, bila J ni kecil, dia akan menghasilkan tau maksimum. Kalau J ni besar, J ni maksimum, boleh hasilkan tau maksimum ke? Tak boleh. Untuk menghasilkan tau maksimum, J ni kena pilih J yang paling minimum. Yang paling kecil sekali. So J minimum berlaku kat mana? J minimum berlaku kat A, B ke B, C? J minimum berlaku dekat B, C. J minimum akan berlaku dekat B, C. So aku kena dapatkan, cari, kira JC punya, JBC punya J, nilai J. So kat sini awak dapat 26.138. Kalau JAB 32.572. So nampak kat situ JBC lebih kecil. So nak dapatkan nilai T, tengok nilai T. So awak kena pilih J yang minimum 26.138 darabkan dengan tau maksimum tadi 120 bahagikan dengan R, radius dia. Radius dia adalah 12. So awak akan dapat tau maksimum dia adalah T dia adalah 261. So just tambah di antara A, B dan juga tambah di antara B, C. Okay. So akan dapat 2. 14.7. Okay. Satu lagi method. Method ni digunakan, kita namakan sebagai Castigliano's theorem. Castigliano's theorem ni untuk kita tentukan, alright? Untuk kita tentukan displacement ataupun slope pada sesuatu tempat tersebut. Saya ulang Castigliano's theorem ni untuk kita tentukan displacement, alright, jarak ataupun slope, sudut pada sesuatu tempat dekat beam. Okay, saya ulang lagi sekali, tolong fahamkan. Castigliano's theorem ni adalah kaedah paling cepat sekali untuk kita tentukan displacement ataupun slope pada sesuatu tempat dekat beam. Tengok, rumus dia ni je, XJ du over dp, theta ataupun slope du over dm. Maksudnya apa? Maksudnya awak kena bezakan dia. Untuk dapatkan displacement, work tadi ataupun strain energy tadi, awak kena bezakan dia terhadap force dp. Untuk dapatkan slope, strain energy ataupun work tersebut, awak bezakan dia terhadap moment m. Okay, so dua ni, xj du over dp, theta du over dm. So bezanya nak dapatkan displacement ataupun slope. Bagaimana kaedah dan caranya? Saya ajar. Kita pergi kepada satu contoh yang mudah. Okey? Kita pergi kepada satu contoh yang mudah. Alright. Soalan dia yang pertama. Tentukan displacement dekat titik B. Titik B kat mana? Ni, titik B kat permulaan ni. Soalan dia suruh awak cari displacement dekat titik B pada beam ni. Bagaimana caranya? Okey. Kaedah tadi menyatakan bahawa untuk dapatkan displacement untuk dapatkan displacement, awak kena differentiate dia terhadap P, terhadap force. Bermaksud, kalau nak dapatkan displacement, awak kena create satu daya yang kita namakan sebagai awak buat je lah, senang cerita. Dia macam kita just create force tu dekat titik mana yang kita nak. Kalau force dekat, katakanlah force dekat titik B. Okay, kalau dia minta awak cari displacement dekat titik B, awak kena create force dekat titik B. Kalau dia suruh awak measure force, kalau dia suruh awak measure displacement dekat tengah-tengah
So awak kena create satu daya. Imaginary lah, senang cerita. Imagine, kita just imagine satu daya bertindak dekat titik mana yang kita nak. Kat sini, bila ada kat titik B, so awak kena create satu daya dekat titik B. Okay. So, dalam kes ni, apa yang awak kena buat adalah, saya tunjukkan contoh padam. Okay. So, ini adalah force. Sorry, ini adalah beam, ini adalah fix, ini adalah W. Okay. W, ini adalah point B. Ya, point A, ini adalah tadi ni L. Okay. So, soalan dia suruh awak cari displacement. Maksud dia suruh awak cari displacement. Maksudnya apa? Maksudnya keluar balik rumus. Untuk dapatkan displacement tadi, awak kena delta M over delta P. Kena bezakan dia terhadap P. Bermaksud awak kena create satu daya. Awak kena create satu daya, potong. Awak potong bahagian tengah-tengah ni. Dekat sini wujudkan satu daya P. Yang mana daya ni sebenarnya tak wujud. Tapi nanti bila awak masukkan nilai P tu adalah kosong. Just create saja. Okay, so ini adalah WX, jaraknya X. Okay, jaraknya X. Ini adalah X per 2. V, ini adalah moment. Okay. So, summation of moment. Moment yang ini positif M plus WX kuasa 2 per 2 tambah PX. Ada lagi tak? Tak ada. Kalau tak ada is equal to 0. So, kita susun balik semula. M is equal to minus WX kuasa 2 per 2 tolak PX. Okay. So, kita kamikan delta M ni over delta P. Kalau kamikan delta P, awak dapat apa? Dapat minus X. Okay. So, kaedah teorem Castigliano menyatakan bahawa awak kena create untuk dapatkan displacement, awak kena kamikan M delta M over delta P. Okay. dx over EI. Ataupun kalau nak mudah, saya takut awak tak faham. M over EI. Kamiran, sorry, silap. M over EI 0 to L apa pula macam ni? Salah. Sorry. Saya salah. Delta equal to M. Delta M over delta P. EI. Ini adalah dx. So, M over di berapa? M ni masuk rumus ni. Minus WX kuasa 2 per 2 tolakkan minus PX. Okay. Disebabkan P, tengok P ni tadi kita wujud, dia tak wujud tapi kita create, sebab itu adalah teorem Castigliano. So P dia adalah kosong, kat sini adalah kosong, so letak kosong terus. Okay. So ini adalah minus X dx daripada 0 to L. So awak selesaikan ni, atau awak akan dapat berapa nilai dia. Okay. So create, dia just create saja. Alright, kita pergi kepada contoh lain untuk, okay, yang ini untuk slope. Tadi untuk displacement. Kalau displacement, awak kena createkan satu daya. Kita imaginekan daya tu, kita wujudkan daya tu dekat point mana.
Yang ini slope. Bila slope, awak kena letak apa? Force ke moment? Awak kena letak moment dekat point B. So just letak point moment je dekat point B. At the end nanti, moment tu akan jadi kosong sebenarnya. Kita just wujudkan sebab kita nak tahu dia punya slope je berapa. Okay. So create moment dekat point B tersebut. So create moment, tak kisah. Moment tu awak nak letak ikut jam ke lawan jam ke terpulang. Tak ada masalah sebab nanti dia punya signage tu dia akan berubah. Right? So dekat sini bila awak wujudkan moment tersebut minus M1 tolak P darabkan dengan X1, so awak akan dapat moment pada point 1 tersebut for X1 tersebut awak akan dapat minus PX. Ni tengok. Moment ni bila awak potong awak akan dapat minus PX. Bila wujudkan point wujud potong dekat bahagian part 2 antara B dengan C pula, awak akan dapat moment dia M prime tolak P L over 2 plus X2. So dekat situ akan wujud dua moment. Alright. So awak differentiate pula moment tu terhadap M. Okay, wujud pula moment tu terhadap M. Yang first tak boleh sebab dekat first tu tak ada moment. So bila tak wujud moment, awak differentiate terhadap moment, awak akan dapat kosong. Tapi yang dekat dua ni, dia ada wujud imaginary moment yang kita buat tadi. So moment ni berapa? Delta M over M, kita differentiate dia, kita akan dapat satu saja. So masukkan kat dalam ni dan awak akan dapat slope dia lah, berapa nilai dia. Kita kena set lah. Kita kena set balik. M dia, nilai dia adalah kosong. Okay. Untuk problem 3, okay, tengok. Untuk problem 3, tentukan vertical displacement. Maksudnya apa? Dia suruh awak cari displacement. Kalau nak dapatkan displacement, awak kena letak force ke moment. Force. Awak kena letak force. Kena letak force, imaginary force dekat point C. Dalam kes ni, tengok. Dalam kes ni sebenarnya dah wujud force tu. Berapa nilai dia? 5 kN. So 5 kN tu kita letak dia sebagai force. Nanti kita ubah nilai tu, kita masukkan nilai dia 5, bukan kosong. Force dia memang dah wujud. So kita just letak force dia tu 5 kN tu sebagai F ataupun P sebagai P. Kita mudah. Okay, masukkan nilai P tersebut, susun balik, dapatkan dari tidak balas dekat A, dapatkan dari tidak balas dekat B, okay, dapatkan dari tidak balas dekat A, dapatkan dari tidak balas dekat B. So dapatkan moment. Potong dekat bahagian antara A dengan C, potong satu bahagian. Antara C dan juga B, potong satu bahagian. Okay, so dapatkan 2. Okay, dapatkan 2. So dekat sini awak akan dapat dua moment. Moment 1 dan juga moment 2. Okay, so differentiate terhadap P. Sebab apa kena differentiate terhadap P? Sebab dia nak dapatkan displacement. So kalau nak dapat displacement, awak kena differentiate dia terhadap P. Tapi nanti jangan lupa, P tu masukkan nilai P dia sebagai 5 kN. Sebab tadi asalnya memang ada nilai P tu. P ni asalnya memang ada nilai 5 kN. Cuma dekat sini kita jadikan P dia tu, kita wujudkan dia sebagai imaginary P saja. Sedangkan P tersebut ada nilai 5 kN. Okay. So masukkan, awak akan dapat nilai dia ini terus. Okay. Ada soalan nak tanya? Ya ada doktor. Baguslah kelas ni, senang saya ajar.